Boleh Dulu aku buat ganggu kan. Aku buka. Tak apa boleh Jom. Iman cuba tengok man. Kenapa line slow? Aku tadi dia cakap cuba tengok. Keluar. Kau tak ada. Aku tengok line ni keluar. Okey penonton semua, Assalamualaikum, selamat malam. Ada dengar? Kalau dengar boleh thumbs up sikit, komen sikit. Kan? Boleh bagi reaksi sikit. Okey. Okey. Oh, Norman Azri is watching. Okey. Share lo. Kalau line tak bagus boleh cakap Ntar ni bersiaran di Johor Bahru. Kalau dengar berita Syamel, apa khabar Syamel? Alright, baik. Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita hari ni kita bersama saudara Itizam Iman Abdul Jalil. Okey. Di Johor Bahru dalam Tan Malaka Tour yang kita buat. Biasalah kita buat untuk jalan mengelilingi Malaysia. Jadi kali ni kita datang lagi ke Johor. Kita pernah datang sebelum ni pada tahun 2017. Okey. Jadi kali ni kita datang lagi hujung 2019 dan tahun depan adalah tahun kereta terbang. Kita berharap kita terbang. Nyari ada PRK baru Okey. Jadi itulah dia. Jadi kita harap kita akan dapat datang lagi. Dan Taman Malaka Tour ni kita buat sepanjang 6 hari. Bermula daripada 25 hari bulan 25 ke 26 kan? 25 hari bulan, hari Isnin lepas, Isnin, Selasa, Rabu, dan hari ni adalah kuliah ketiga. Okey, kuliah ketiga kita bertajuk ganja dan kegagalan penadah. Pada nanti saudara Iman akan cakap tentang kes yang baru berlangsung sekarang, yang sudah jatuh hukum ya Man. Okey. Tapi secara saudara semua tahu bahawa ganja ini walaupun dia dicintai sekaligus dimusuhi. Okey, ada pencinta ganja di Malaysia banyak dengan anak-anak muda. Tapi kalangan yang benci, takut pada dia pun juga banyak. Jadi sampai ada hukum mati ada ganja ini. Jadi saudara Iman akan ni dan akan menjelaskan sebentar lagi. Panjang macam semalam pun diskusi kita pun lama. Jadi saudara-saudari pun boleh tanya kepada beliau, boleh letak soalan kat sini. Okey, tanpa buang masa, saya serahkan kepada saudara Itizam Iman. Okey. Baik. Terima kasih Ben Zali. Apa yang Ben cakap dari pasal kes hukuman mati ni yang paling utama. Pasal hukuman mati ni kita bermain dengan nyawa. Sebab masalah dia kalau diri saya sendiri, sebenarnya saya sendiri tak layak untuk cakap pasal undang-undang. Sebab saya pun background bukan undang-undang. Undang-undang pun saya tak berapa fasih sangat pasal undang-undang. Tapi yang paling utama sendiri, paling utama sekali, dadah ni, yang paling jelas sekali dia adalah masalah kesihatan dengan kesakitan. Dan ni bukan masalah jenayah. Dan sebagai contoh macam hari ni kes Lokman 2018
Ogos 2018 dia dah dijatuhkan hukuman mati, gantung sampai mati lah. Sebab apa yang dia buat untuk dibunuh ni, ditarik ni nyawa dia kan. Bukan satu benda yang main-main kan. Macam seumpama membunuh, merogol, mengejami kan manusia lain kan. Apa yang dia buat? Dia memiliki ganja, dia memproses, dia dah mengedar dalam bentuk minyak. Dia minyak ni apa dia bagi dekat siapa? Dia bagi dekat orang-orang kampung, orang-orang yang sakit, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang tak berduit dia bagi secara percuma. Ini cerita dia kan. Dan ini bukan satu jenayah juga kalau kita cakap secara ramang lah, secara umumnya undang-undang akta kita gunakan untuk menyelamatkan masyarakat, untuk elakkan masyarakat daripada terjebak dalam kancah kehitaman lah. Dia elakkan, ialah mengelakkan daripada masyarakat tu sendiri rosak lah, punya masyarakat rosak. Tapi ini dia mengubati. So, bila dia mengubati, kita ada sesuatu lah yang tak kena dekat sini. So, bukan setakat Lokman. Kita ada kes Dr. Ganja. Dr. Ganja ni pun sama. Dia panggil diri dia sebagai caregiver. Dia bukan pusher. Dia sebagai caregiver. Apa yang dia buat, dia askar, pencen askar. Dia sakit buah pinggang. Dia kata hidup dia macam rangka lah. Macam mayat hidup kan. Dan lepas tu dia guna rawatan ganja ni sebagai alternatif. Dia mencuba sebagai rawatan alternatif dan berkesan. Dia berkesan excited. Benda ni baik. Lepas tu sepanjang tu, lepas tu baik, dia dah rawat diri dia rawat orang pula. Dia rawat orang leukemia, orang leukemia datang, eczema, kanser, sawan datang. Yang ni orang-orang yang datang support masa kempen hijau perbicaraan Dr. Ganja lah dekat mahkamah kan. Diorang datang sendiri bagi statement sebab diorang dirawat oleh Dr. Ganja kan. So ini adakah orang-orang macam ni merosakkan negara kan? Adakah orang-orang yang macam ni harus dimusuhi, nyawa diorang harus dicabut kan? Ni kita ada masalah dalam yalah, kita ada masalah dalam menafsir siapa orang yang berbahaya dengan siapa orang yang sebenarnya memberi bahagia kan, memberi kesihatan kan. Ya. Untuk kes Lokman hari ini 27 hari bulan 30 Ogos 2018 tahun lepas dia dah dijatuhkan hukuman mati. So hari ini dia buat rayuan. Dia ada 3 pertuduhan: memiliki, mengedar, memproses. So untuk cas memiliki dan memproses tak lepas. Hakim, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan tak lepaskan. Antaranya alasan dia yang diberitahu saya, kawan yang pergi sana, pergi ikut kes tu, dia kata sebab kita perlu menghormati akta dadah berbahaya. So, tapi ini tentang nyawa. Macam mana kita menghormati ni? Apa maksud kita tentang undang-undang tu sendiri kan? Lepas tu yang tentang mengedar, daripada 10 tahun penjara diturunkan pada 7 tahun sebat dan 10 rotan. So peguam bela tadi dia punya hujah pun banyak hujah tentang THC, tetrahydrocannabinoid, yang mana substan aktif lah dalam ganja tu sendiri. Dan ganja ni sendiri kalau secara umumnya dia ada beratus-ratus kandungan yang kita tak tahu. Dan beratus-ratus kandungan ini memang perlu kita tahu sebab dalam setiap tumbuhan sebenarnya, dalam pegaga ke, dalam apa-apa tumbuhan pun, dalam rumput pun, dia ada beratus-ratus kandungan yang kita tak tahu. Tapi antara yang kita dapat tahu dalam ganja ni adalah THC sebab dia satu substans psikoaktif yang buatkan sel-sel otak berhubung dengan cepat. Sebab tu kebanyakan orang yang guna ganja secara rekreasi atau untuk berkreatif, dia hasilkan satu karya yang mungkin luar biasa atau beyond yang boleh difikirkan kan. Tapi itu lain lah, itu dalam bab kreativiti, penggunaan ganja dalam kesenian atau apa dalam kesedaran kan. Tapi yang ini kita fokuskan pada penggunaan dadah ni sebagai orang yang penagih dadah ni atau ganja ni, dia digunakan untuk perubatan
Dan orang-orang yang penagih, okey kita cakap penagih ais ke penagih apa-apa lah, dadah-dadah yang bahaya, diorang ada masalah sakit, diorang ada masalah kebergantungan, bukan masalah jenayah. Ya, dia bawa kepada jenayah, tapi belum buat jenayah, apa akar dia, itu yang paling penting lah. Dan peguam bela pun tak apa, hujah dia lagi tu, dia minta kajian kuantitatif dan minta dibuktikan berapa banyak percentage kandungan THC tu dalam minyak ganja tu sendiri. Sebab minyak ganja ni dia diekstrak dari minyak anggur. Apa yang Lokman buat ni dari minyak anggur. Dan dalam kalau ganja mampat ni sendiri, semua ganja, dari ranting, benih, daun, bunga, semua ganja. Tapi yang ini dia dah bercampur dengan minyak anggur. Takkan kita nak menyenayahkan minyak anggur lah. Tak boleh lah. Kita kena fokus lah. Fokus detail lah kan. Terperinci lah. Okay. So kalau yalah. Dan kalau perang dadah ni, saya tajuk kita pun ganja dan perang dadah yang gagal lah. Kegagalan perang dadah. Kenapa saya cakap perang dadah yang gagal lah? Sebab banyak dunia negara-negara maju sekarang pun dah mula mengakui yang perang dadah yang dilancarkan Nixon tu sendiri dah gagal lah. Sebab perang dadah ni pun mula dia, sejarah dia masa perang Vietnam, Nixon. Term ni sendiri ada pada Jun 18, 1971. So, apa yang ada dekat, kenapa Nixon betul-betul nak melancarkan perang terhadap dadah ni? Sebab ada satu penasihat Nixon, dia membongkarkan rahsia rahsia terbesar politiknya waktu tu, John Ehrlichman. So tujuan sebenar pengharaman, apa yang dia kata, untuk mematikan dua kuasa yang mengancam perang Vietnam. So waktu tu askar US di Vietnam, diorang perang, tapi yang mengancam White House ni bukan setakat perang saja, tapi dua golongan, iaitu orang kulit hitam dengan golongan orang-orang yang anti perang, hippies dan apa semua. Dan kita nak melancarkan, nak mengharamkan apa yang Ehrlichman ni kata, kita nak mengharamkan orang yang anti perang, tak boleh. Kita nak mengharamkan orang yang kulit hitam pun tak boleh. Sebab orang kulit hitam ni selalu demo pasal kebebasan diorang. So apa yang diorang boleh buat, strategi dia mengaitkan hippies ni, orang-orang anti perang ni dengan ganja, dan orang-orang kulit hitam ni dengan kokain. So diorang boleh serbu, diorang boleh datang, boleh cekup guna alasan lain. Dan kuasa yang melawan diorang, dua kuasa yang lawan diorang ni boleh dihapuskan. Macam tu je, semudah macam tu. So kalau dekat Malaysia pula, ADB Akta Dadah Berbahaya 1952, bila start satu dunia dah mula tanda tangan Convention Geneva apa semua, kita pun pasti ikut lah kan. Pasti ikut. Tapi dari masa ke semasa dia agak masih lagi longgar sampai tahun 80-an. 80-an, sebab sebelum tu masih lagi, kalau secara tradisinya orang kampung masih lagi ada tanam rewang, macam ketum, macam rokok rewang, letak atas meja pakai. Tu ganja ni sebahagian daripada tradisi lah. Dan waktu tu pun tak ada pula orang-orang kampung yang yang longoi sebab isap ganja pula, rewang tak jadi. Tak ada. Start tahun 83, 19 Februari, Mahathir lancarkan dasar dadah negara. Dan melalui pelancaran kempen anti dadah tu, apa yang digambarkan Mahathir, Perdana Menteri waktu tu, adalah mencapai negara bebas daripada dadah pada tahun 2015. Dan ini yang penting. Jadi waktu tu 83, kita punya visi, kita nak capai satu negara yang bebas dadah dalam masa berapa puluh tahun. Tapi bukti dia, dua statistik kematian dadah 2015 makin meningkat, makin meninggi kan. Malah orang yang mati
statistik orang yang mati sebab dadah jauh lagi rendah daripada orang yang mati sebab pakai gula. So gula berapa? 189,000 kematian dianggarkan setiap tahun. Dadah sampai 2015 berapa? 160 lebih ribu je. Saya tak sampai gula ni. Maknanya gula ni lagi bahaya kan. So sebab tu kita ada masalah dalam mendefinisikan apa masalah dadah ni, apa masalah kebergantungan ni. Apa masalah penyalahgunaan ni kan. Dia bukan setakat berkhayal apa tak, dia mendatangkan keburukan pada diri sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini perlu diperjelaskan, perlu diperhalusi lagi. Kesakitan ni dia bukan satu jenayah. Iman, Ali pun cakap hisap rokok dulu tu Iman. Macam aku tak konsentrate ni. Kau tahu nak cerita pasal dadah ni kau gugup. Saya rasa ni pendek je. Saya tak berniat untuk cakap panjang hari ni. So, ni Ali Mus lah hal lah ni. Kenapa kita kata yang undang-undang ni gagal lah, perang dadah ni. Bukan undang-undang lah maksud saya. Undang-undang kita memang perlukan undang-undang. Saya bukan nak mencabar undang-undang atau apa kan. Sebab undang-undang ni seumpama apa, karya manusia sebagai satu spesies. Mungkin tanpa undang-undang kita akan terlalu longgar. Kita tak akan ada satu struktur yang kita boleh setuju sama-sama, mungkin sebagai satu organisasi masyarakat, negara atau planet untuk bersetuju tentang satu nilai, tentang satu moral, etika. Macam mana sepatutnya kita behave antara satu sama lain kan. Undang-undang ni perlu. Tapi bukan undang-undang tu yang mengawal kita. Kita yang berkuasa atas undang-undang. Sepatutnya kita lebih manusia. Sebab semua kita menjalankan undang-undang, kita menghukum, mencabut nyawa orang yang menolong ramai orang lain. Semua kita meletakkan undang-undang ni atas rasional semata-mata. Biarlah dalam mahkamah nak tentukan dia bersalah atau tak bersalah, kita memerlukan selok-belok rationality, memain dengan fakta, sejarah, undang-undang. Tapi dalam masa yang sama kita tak menilai titik berat tentang kasih sayang, nilai kemanusiaan yang sebenar-benarnya. Kalau kita nampak kalau kita nampak orang yang terlalu rasional, orang yang tak bercakap melalui emosi, semua yang keluar daripada mulut dia data, sebahagian daripada kita akan panggil dia tak waras. Tak waras. Itu tak mencapai tahap kewarasan seorang manusia. Tapi kalau undang-undang yang mengawal kita semua, takkan kita nak cakap undang-undang ni tak waras? Tak biasa. Sebab undang-undang adalah undang-undang. Undang-undang dikawal oleh manusia. Siapa yang mengawal undang-undang tu? Sepatutnya kita perlu ada satu bentuk kemanusiaan dalam menjalankan undang-undang. Sebab berita Thailand dah legal. Sekarang ni Thailand buat apa? Setiap dia orang dah cadang untuk benarkan setiap orang ke setiap rumah untuk tanam paling maksimum 6 pokok ganja untuk dijual balik pada kerajaan. Ini ekonomi, profit kan? Dalam masa yang sama, satu pokok kecil macam ni kalau ditangkap dekat negara kita, aku kena penjara semua hidup. Kat sana orang senang kan. Lagipun kita iklim khatulistiwa kan. Tanam apa je jadi. So kenapa perang dadah ni gagal? Sebab akar pada permasalahan perang dadah ni sendiri. Kita berperang antara state, antara negara dengan sindiket haram. Dan sindiket haram ni dia membuat profit, keuntungan yang sangat banyak dengan mengeksploitasi kesakitan orang dan kebergantungan orang. Kalau kita keluar daripada konteks ganja, sebab
kebanyakan orang yang menggunakan ganja bila tak ada ganja, macam sekarang ni putus barang apa semua, diorang relax ke, tak ada meroyan ke apa ke kan. Paling kurang pun diorang share lah kat Bani Tenang, mengadu lah, kongsi kepedihan bersama-sama. Tapi lain kalau orang-orang yang tak ada ars, tak kokain, diorang akan risau, diorang akan jadi masalah untuk berhadapan dengan masyarakat. Diorang akan teruk, diorang akan datang kegugupan, depres, tak dapat menikmati kehidupan, tak dapat nak menikmati realiti. Diorang akan bermasalah dengan mentalnya. Dengan mental dia. Itu adalah permintaan. Simptom tu, keinginan yang tak boleh dikawal, itu adalah permintaan. Selagi ada permintaan, akan ada pengeluar. Ini hukum bisnes. Dan sentiasa akan ada pengeluar. Dan bila kita letakkan, kita memerangi pengeluar ni, sindiket haram ni, kita perang dia, dan diorang akan create defense, diorang akan create sistem pertahanan. Sebab tu kebanyakan sindiket-sindiket haram terdiri daripada gangster-gangster yang ada macam-macam kuasa. Dan lagi duit diorang banyak, diorang boleh buka, semua diorang boleh buka organisasi negara diorang sendiri. Diorang kuat. Tapi semakin kita cuba melawan sindiket-sindiket haram, polis ni semua tak berjaya. Daripada tahun 80-an kan, dia start buat tu, sampai 2019 dah 4 tahun lebih daripada jangkaan negara bebas dadah 2015. Masalah menjadi makin kompleks. Sebab apa? Kita punya peperangan, polis akan semakin keras menangkap kan, boleh dihukum bunuh. Bila risiko sindiket haram ni lebih tinggi, diorang perlu tanggung risiko yang lebih tinggi, diorang akan jadi semakin licik. Ini natural, sifat natural organisme, dia haiwan akan semakin licik. Macam mana haina dia tak boleh berlawan dengan harimau. Haina akan, sebab tu haina adalah binatang yang berorganisasi kan, bergerak secara bersama-sama sebab untuk saling melindung. Ini sama situasi dia. Dia akan jadi semakin rumit, dan akhirnya bila semua ni yang jadi semakin, peperangan ni jadi semakin kompleks, kita dah hilang dah punca dia, dekat mana masalah dia. Kita dah tak tahu dah kat mana masalah dia, sebab kita dah terlalu jauh dengan peperangan yang sangat kompleks kan. Macam siapa Presiden Uruguay, Paraguay, saya tak ingat, tapi ada dokumentari dia lah kat Vice kan. Dia tak isap ganja, tapi sebab masalah ganja ni dah terlalu teruk dekat bukan masalah ganja, masalah sindiket haram dah terlalu teruk dekat negara tu. Apa yang dia terpaksa buat, dia bukan pengguna ganja, Perdana Menteri ni. Tapi dia cakap, kalau kita tak boleh memerangi diorang, kita tak boleh menghentikan diorang, kita ambil alih kerja diorang kita ambil alih. So habis lah. Sindiket terus habis dah, dah tak boleh nak hidup dah. Sebab state dah ambil diorang punya bisnes tu. Itu lagi selamat. Sebab bila farmasi ni bukan masalah senang nak stone, senang nak guna dadah bila ganja dikeluarkan daripada jenayah, dihalalkan. Bukan. Tak, tapi yang point dia lagi senang dikawal, dan orang yang bergantung pada ganja lagi mudah dipantau. Bila ganja tu dikawal oleh state, dikeluarkan secara berregulasi, so kita tahu ganja yang diambil bukan entah daripada mana, dah berapa tahun punya simpan dekat dalam stok, dah entah berapa kimia di spray dekat dalam tu untuk bahan pengawet apa semua. Kita lagi mudah untuk mengawal dia, dan kita boleh senang detect berapa ramai yang bergantung, berapa ramai yang boleh diubat sindiket makin licik kan. So polis makin keras. Bila polis ni dia jadi semakin keras, kalau kita tak mengharamkan, kalau kita tak tangani benda ni dengan lebih cepat polis akan semakin keras, dan kita akan wujudkan satu masyarakat yang takut dengan polis. Orang-orang yang pernah, bukan masyarakat yang sakit, diorang akan takut dengan polis, diorang akan takut dengan kesakitan diorang. Diorang macam bawa satu disease, zombie kan. Orang semua mahu memerangi dia. Sebab first kali diorang pesakit, dan penjara adalah tempat menghukum, bukan tempat terapi. Terapi dengan menghukum adalah satu benda yang berbeza. Ramai penagih-penagih dadah, bukan ganja, tapi
kokain, ni apa semua penagih-penagih, diorang takut untuk mengaku yang diorang menggunakan dadah, dan ramai yang takut bila pergi hospital ada urine test apa semua. Diorang takut nak bagi air kencing sebab diorang pakai dadah kan. Walaupun itu adalah institusi perubatan. Dia menjarakkan lagi, dia tak mendekatkan, dia tak menyantuni pesakit-pesakit ni. Kita menjenayahkan pesakit-pesakit. Walaupun first kali kita ada pusat rehab, pusat serenti untuk penagih-penagih dadah ni semua. Tapi first kali, kalau misal kata diorang ada dadah, first kali diorang akan ditahan polis. Dan bila diorang ditahan polis, diorang akan berurusan dengan undang-undang, diorang akan berurusan dengan, diorang akan berhadapan, gambaran hukuman tu dah ada terpampang dekat depan mata. Bukan diorang jumpa orang yang boleh menyelamatkan diorang macam mana nak selesaikan masalah ketagihan. Sebab saya rasa orang yang lama pakai dadah, diorang tak syok pun pakai dadah. Sebab lama-lama yang syok ni masa mula-mula je, orang-orang yang first nak cuba, nak test pakai. Tapi bila diorang dah lama pakai, diorang dah mula bergantung, diorang dah terdesak, diorang terpaksa benda tu. Dan walaupun alkoholik kan, orang yang bergantung pada arak ni apa semua, bukan secara rekreasi lah maksudnya, yang bergantung secara teruk ni kan. Orang-orang yang bergantung diorang ada masalah dengan kehidupan, dengan kenyataan apa yang berlaku. Diorang sentiasa rasa sakit, diorang tak datang rasa gembira, indah, dan segala substance yang diorang consume masukkan dalam badan diorang, itu yang menyelamatkan diorang dalam waktu tu, yang buatkan diorang boleh pergi kerja, yang boleh buatkan diorang. Ini adalah satu kesakitan. Mungkin agak tak patutlah kita cakap macam orang yang sakit bila tak ada handphone kan. Bila orang yang sakit, bila tak makan gula, tak main game, tak pergi keluar shopping, ya, mungkin tak patutlah untuk samakan masalah ni. Tapi saya cakap tentang akar dia. First kali, akar yang paling asas dia adalah keinginan yang tak terkawal. Yang okey lah, paling senang lah, tengok porn lah kan? Porn, ketagihan porn, 1 hari 3 jam, 1 hari 5 jam. Kau tahu porn tu, lepas kau tengok porn, lepas kau pancut, kau tak sampai seminit, 5 saat. Dalam masa 5 saat lepas kau pancut, kau dah aduh asal lah, habis 3 jam aku fikir dah, aduh kenapa aku buat benda ni. Tapi berbeza waktu sebelum kau tengok porn. Ini adalah kebergantungan, ini adalah sakit. Benda yang macam ni perlukan terapi Sebab kalau tak, dia akan bawa pada satu benda yang lebih teruk. Kalau kita cakap tadi porn, kita akan bawakan masalah yang lebih teruk tu, penghasilan anak-anak yang tak sihat. Sebab sperma kau tak kuat, sperma kau sakit kan? Dan kau kekurangan rasa gembira sebab melancap ni, yalah, buangkan, membazirkan kau punya melatonin dalam otak kan? So, tapi untuk dadah ni, dia punya keterdesakan dia akan bawa pergi pada merompak, mencuri. Lainlah kalau selebriti besar atau anak orang kaya, anak menteri yang pakai dadah. So kau senang lah nak dapat dadah. Tapi orang-orang yang susah, orang-orang ni, diorang terpaksa merompak. Diorang terpaksa rembat besi buruk ke apa ke untuk dapatkan duit untuk beli dadah. Ini masalah dia. Dan ini yang jenayah. Merompak, meragut, ini jenayah. Tapi keinginan tu sendiri bukan jenayah. Keinginan tu adalah sakit. Ini adalah dua benda yang berbeza. Apa tadi? Macam tadi kita cakap pasal ketagihan. Kenapa perang dadah ni gagal lah. Perang dadah ni gagal sebab kita memerangi sesuatu bukan pada tempatnya. Memang bukan pada tempatnya. Sebab penagih ni, ya, tadi kita dah cakap pasal keinginan yang tak boleh ditolak, tak ada pengawalan diri, buatkan punca keterasingan.
dia akan mewujudkan corak yang tak sihat bagi masyarakat, tapi dalam masa yang sama tak berani keluarkan diri untuk cari bantuan dan sentiasa memendamkan diri. Dia akan wujudkan individu yang alienasi yang terasing. Benar lagi satu ada ketagihan dia ada tentang kehausan emosi yang kosong bila emosi yang kosong seumpama spiritual yang haus yang perlu dipenuhi kan dengan substance tu apa semua untuk apa untuk diorang rasa shock dengan reality, untuk diorang rasa shock dengan kehidupan kan. Ini essence tentang apa? Ini adalah nilai macam mana kita nak hidup dengan lebih hidup kan, dengan satu essence yang kalau tanpa dadah ni apa semua, dia boleh diberi dengan satu gaya hidup yang sihat, dia boleh diberi dengan kasih sayang, dia boleh diberi dengan cinta, nilai kemanusiaan. Yang ini yang perlu diletakkan dalam undang-undang, cinta, kasih sayang, sebab kita adalah manusia. Kita bukan makhluk fakta sepenuhnya, kita bukan makhluk rasional sepenuhnya. Kita adalah makhluk yang tak rasional, kita adalah makhluk yang tak konsisten. Kita sistem badan kita boleh berfungsi untuk menyakitkan diri sendiri, bukan sentiasa mengubati diri sendiri. Kita boleh dengan sedar menyakitkan diri sendiri kan. No, so balik tadi tujuan undang-undang untuk undang-undang ni sayang QU tu komen lagi mana? QU tu komen lagi. Apa cerita? Terus. Okey. Yalah tujuan undang-undang. Tujuan undang-undang ni kita undang-undang ni penting kita sangat-sangat memerlukan undang-undang. Kita perlukan satu sistem, sebab yalah kita mampu, manusia mampu buat sistem, manusia mampu cipta birokrasi, undang-undang dan apa semua untuk sama-sama setuju pasal moral etika yang macam mana kita sepatutnya melayani orang lain kan. Lokman, Doktor Ganja apa semua, dan ada beberapa lagi kes ganja untuk perubatan orang yang pakai ganja sebab dia depressed, sebab anak dia eczema, sebab bapak dia stroke. Ini bukan, saya jelasnya, ini bukan penyenayah. Ini bukan penyenayah. Apa yang kita sebenarnya lah, saya rasa tak layak untuk cakap bagi tahu apa yang sebenarnya. Tapi apa yang pada saya yang sepatutnya, macam mana kita nak meletakkan sesuatu hukuman secara adil, secara berperi kemanusiaan. Ini yang lebih penting. Saya rasa tak ada masalah untuk kita mengaku okey, ini adalah masalah special. Kes-kes ni kes-kes yang terpencil, yang tak macam selalu kita jumpa. Kita tangkap pengedar dadah yang merosakkan ramai anak-anak muda. Ini adalah kes terpencil. Kenapa kita tak panggil orang-orang yang dah selamat daripada dadah? Kenapa kita tak panggil researcher, kita tak panggil orang yang sakit, yang pakai dadah, dudukkan dekat satu tempat dan kita dengar, minta dapatkan pendapat, dapatkan sumbangan idea tu kan, untuk konstruk balik macam mana kita nak wujudkan undang-undang yang lebih berperi kemanusiaan. Sebab saya tak cakap undang-undang sekarang tak berperi kemanusiaan, tapi undang-undang ni adalah ciptaan manusia dan dia akan berkembang sentiasa. Dia tak pernah valid untuk dalam satu masa untuk tahun ni, dan dia akan terus valid untuk 1000 tahun lagi akan datang. Dia akan sentiasa berkembang dan proses pengembangan dia adalah ini. Memang ini adalah pertembungan dia, persilangan dia yang akan mengembangkan lagi keadilan, keperimanusiaan, kemajuan, memodernisasikan manusia. Yalah, memodernisasi, kita nak lebih bertamadun kan. So, inilah proses dia. Kenapa kita tak
dengan mudah kita mengaku ada kekurangan dan kita perlu perbetulkan. Sebab yang macam kes Lokman yang lepas masuk dalam mahkamah, ada profesor dari UPM datang dan dia bentang kajian dia, kalau tak silap saya lah, sebab dah tahun lepas saya dah agak terlupa. Dia bentangkan kajian dia macam mana ganja ni, THC, substance ganja THC ni, dia memperbaiki sel otak tikus, dia memperbaiki kognitif tikus dan dia dah ada hasil daripada kajian tu, dia bentangkan, dan itu berpotensi untuk perubatan. Tapi apa balasannya, apa jawapan yang diterima? Kajian ni tak ada pemantauan daripada Jabatan Kesihatan. So jadi maknanya kajian ni tak valid dan tak bertauliah. Dan ini satu masalah. Bila kita, yalah, beberapa kali Dr. Zulkifli pun, Menteri Kesihatan, dikeluarkan kenyataan kita tak ada hasil kajian. Ya betul, kita tak ada hasil kajian yang sah dekat dalam negara. Tapi adakah beribu-ribu kajian di luar negara, di Thailand, di negara jiran kita apa semua lain? Adakah diorang spesies manusia yang lain? Adakah biologi diorang bekerja dalam benda yang lain? Adakah diorang hisap rokok diorang makin sihat? Diorang banyak makan gula diorang makin bagus? Diorang takkan kena kencing manis? Tak, diorang kerja, sistem badan diorang pun sama dengan kita. Kalau kita bercakap tentang fakta, inilah fakta dia, inilah kebenaran dia. Cuma bezanya kita tak ada kajian sendiri yang sah dalam negara, melalui sistem kita yang sah, melalui ahli pakar kita sendiri dalam Malaysia. Tapi ini bukan alasan untuk mencabut nyawa seseorang. Dan mencabut nyawa seseorang ni bukan satu benda yang mudah. Dia bukan kita cabut hari ni, esok tak apa, nanti dia incarnate, dia lahir semula. Dia hidup balik. Tak tahu lah, ada setengah percaya yang percaya macam tu, tapi kita tak menyaksikan itu. Kita manusia hidup berdasarkan waktu sekarang. Kita adalah makhluk yang berfokus pada proses. Kita mengembang, kita belajar, kita cipta tamadun ni apa semua berasaskan sebahagian dia daripada hal-hal yang tak rasional. Keinginan untuk berkembang ya. Dan keinginan untuk berkembang ni kita melihat daripada potensi-potensi yang ada dari template yang ada. Sama juga macam ganja ni juga, berapa banyak negara yang dah halalkan ganja, dah keluarkan ganja daripada jenayah. Malah ada negara yang bagi hisap secara rekreasi dekat kafe-kafe ni apa semua. So poin dekat sini, tak ada masalah kalau kita nak berbeza undang-undang dengan diorang. Itu bukan masalahnya. Tapi masalahnya diorang dah menyatakan kebenaran. Diorang walaupun bukan kebenaran, walaupun itu bukan kebenaran yang mutlak, masih banyak lagi benda yang kita tak tahu pasal ganja. Tapi yang paling dekat sekali yang kita tahu lebih jelas, statistik tadi, gula lagi membunuh daripada ganja. Menteri Dekan Perubatan Universiti Malaya, Profesor Dr. Adiba, Dekan Perubatan Universiti Malaya. Sebab kita suka benda-benda ni kan. Profesor, doktor. Dia cakap apa? Universiti Malaya. Dia cakap apa? Sekaton rokok lebih bahaya daripada 200 gram ganja. Dia yang cakap. Orang yang bertauliah. Dia mengeluarkan pendapat. Adakah ini? Apa ini? Ini apa? Adakah ini bukan satu alasan yang kukuh untuk kita tidak mencabut nyawa seseorang? Dan mencabut nyawa seseorang, saya tak tahu lah nak cakap apa. Mungkin saya lagi banyak beremosi daripada rasional. Tapi inilah yang membuatkan manusia tu sebagai manusia tak rasional. Kasih sayang manusia, kita ada rasa belas kasihan, kita berkongsi penderitaan. So kalau okey, macam mana kalau kita balik yang tadi kita berani untuk mengaku yang ada masalah dekat dalam undang-undang ada masalah dengan undang-undang. Okey, ada something yang kekurangan dan kita boleh buat penambahbaikan.
semua sosok-sosok yang nak dihukum bunuh, yang nak dihukum gantung ni, nak dicabut nyawa dia, dipanggil sebab Lokman dia ada kepakaran, dia ada ilmu, dia boleh bagi orang ubat. Dia bukan orang yang sembarangan. Doktor ganja, dia dah ada bukti dekat diri dia sampai dia yakin untuk bagi orang kanser, leukemia, eczema ni apa semua. Dia adalah sesuatu. Ada lagi satu kes sebelum ni Targas, tapi dia dah lepas lah, dia dah bebas. Daripada hukuman gantung. Baru-baru jugalah dia bebas kan. Targas, dia pertubuhan herba lah, dikaitkan dengan ganja juga. Dan diorang keluarkan buku era 39B, dan diorang ada dokumentasi tentang research, tentang kajian. Dan ini yang perlu diperakui, ini yang perlu dipanggil. Tak bertauliah, tak apa, panggil. Diorang dah buat sesuatu, kita tauliahkan lah. Apa masalahnya? Kenapa susah sangat ya? So, kita kena menerima. Kita kena undang-undang kita menangani masalah-masalah yang macam ni. Kita kena lebih menjadi manusia lah. Walaupun apa yang membezakan manusia dengan binatang tu adalah akalnya, tapi apa yang membuatkan manusia tu manusia bukan akalnya, tapi hatinya, jiwanya, kasih sayang, cinta, rasa memahami orang lain. Kalau tak, kita tak akan pernah bersolidariti. Susah kita nak bersolidariti untuk orang yang mati sebab rasional. Sebab kalau secara rasional, bunuh, matilah. Macam kita nampak semua lalu je. Kau nak pergi kat kopi aku pijit kau, kau mati dah. Settle. Itu rasional. Badan dia dah tak bergerak, organisme dia dah tak berfungsi, energi dia keluar, badan dia akan mengompos. Itu rasional. Tapi kita tak sepenuhnya rasional. Kita ada rasa kasih sayang, kita ada memahami. Itu yang paling memanusiakan manusia. Dan undang-undang perlu menitik beratkan hal-hal ni. Hal-hal yang mungkin undang-undang orang-orang yang secara rasional kita akan panggil dia falasi lah, kan? Kita akan panggil dia bias terhadap emosi. Tapi sebelum tu, macam mana kita nak panggil dia bias? Sedangkan emosi tu pun kita tak faham apa benda. Kita tak faham apa yang membuatkan manusia ni semakin manusia. Kita rationality, kita rational. Kita pun tak tahu apa tu rational. Dari mana datangnya rational? Apa fungsi rational? Kita tak tahu. Tapi kita dah boleh fix untuk mencabut nyawa orang. Macam tu je. Setiap tahun ni kes-kes yang kita sebutkan, kes-kes yang kita tak sebutkan, orang-orang yang tak selamat, orang-orang yang tak bernasib baik. Kalau cakap orang tak bernasib baik, ada satu filem saya tak ingat filem apa, dah lama dulu tapi dialog dia segar lagi kat dalam otak. Ada satu karakter ni polis. Lepas tu ada budak kecil, anak dia lah, lebih kurang tanya dia, anak saudara tak tahulah, dia kata, Pakcik, kerja pakcik tangkap orang jahat ke? Dia kata, tak. Kerja saya bukan tangkap orang jahat. Kerja saya tangkap orang yang tak bernasib baik. Dia berada di tempat yang salah dalam waktu yang salah. Dan ini sangat tepat. Lokman, Dr. Ganja, diorang berada di tempat yang salah dalam waktu yang salah, membuatkan diorang tak bernasib baik. Tapi sindiket haram yang betul-betul rosakkan orang-orang kampung, yang betul-betul rosakkan anak-anak muda sampai jadi tak produktif, tak menyumbang pada masyarakat, adalah berada di tempat yang sepatutnya. Diorang selamat, diorang bebas. Dari berapa puluh tahun, dari tahun 52 start Akta Dadah tu ni kan, dari 83 lah Mahathir dasar dadah negara. Diorang bebas sampai sekarang, makin besar, bisnes diorang makin maju kan. Seantero dunia diorang punya perhubungan. Hebat tak hebat? So, maknanya dekat situ bukti lah, perang dadah dah gagal. So, kita dah tak boleh memerangi dalam strategi yang sama. Kita perlu menyelusuri, kita perlu memperincikan lagi, menyemak balik, mungkin bermuhasabah balik strategi-strategi yang sebelum ni kita pakai, postmortem balik dengan fikiran yang terbuka untuk mengakui kesilapan, kekurangan, atau bukan makin
mengetatkan strategi, bukan makin mengeraskan daya, mengeraskan enforcement tu. Ha. Tapi kita memahami. Okey, mudah dia. Kita kembali sekejap, kita ambil masa untuk memahami balik. Sebab statistik, fakta dia, masalah semakin lama makin kompleks. Bila masalah makin lama makin kompleks, maknanya masalah semakin rosak, makin teruk. Makin ada sesuatu yang bermasalah. So, kita akui lah. Kita semak balik. Kita kaji balik dekat mana masalah dia, dekat mana kekurangan dia, apa yang kita boleh buat, siapa yang kita perlukan, dalam bidang kerjasama apa yang kita perlu adakan. So kita perlu kajian daripada universiti, daripada polis, daripada AADK, daripada perubatan. Semua kena main peranan. Ini bukan saya bagi jawapan terus apa, tak, mustahil. Sebab saya tak boleh bagi jawapan sebab saya beremosi. Tapi jalan dia adalah ini kerjasama antara semua pihak, bukan satu-satu pihak saja. Tu macam mana? Macam sebab ganja ni dia ada banyak potensi dia. Kalau ganja so minta maaf lah, saya agak berserabut ganja penagih, lepas tu masuk ganja balik penagih. Saya tak berstruktur sangat lah kan. Tapi kalau ganja ni dia banyak bagus dia. Salah satu ekonomi, untuk ekonomi tu macam-macam. Antara salah satu dia, kalau sejarah dia, tak ada ganja, tak ada hemp, Portugis tak boleh nak mendarat dekat tanah Melayu dan kita tak akan diperangi. Sebab apa? Waktu tu dengan ganja je yang boleh buat tali yang paling kuat kan. Serat yang paling kuat kan. Waktu tu company-company ganja besar. Dan diorang ni menyumbang pada military punya barangan ni, kilang-kilang ham ni apa semua. Antara kalau sekarang misteri ni efek emosi kan. Sebab kita beremosi sekarang ni. Lepas ni edit bagi slow motion sikit. Kalau adun jeram kat Selangor, siapa, saya pun tak ingat nama dia, dekat Malaysia kini laporan berita dia kata kalau ganja ni menteri undang-undang kita membenarkan untuk wujudkan industri ganja, Selangor akan jadi pelopor utama. Selangor berpotensi untuk jadi pelopor utama industri ganja sebab Selangor kawasan dia strategik untuk ekonomi pertanian ni sendiri. So, Esko Asas Tani pun menyahut dia punya ni kan, dia punya seruan. So dia pergi ke Thailand untuk kali pertama untuk tengok selidik ganja medical ganja. Dia Menteri Esko Perubatan pergi ke Thailand untuk tengok research perubatan ganja dekat Thailand yang diorang tengah buat sekarang ni. Ini bukan, ini saya bukan cakap medik ganja, saya cakap pasal ganja bukan sebab ni nak halal lah tu, nak senang stone sabong lah tu kan. Tak, tapi ini real weh, ini serius. Esko benar-benar pergi, diorang memang buat perubatan, memang ada potensi perubatan. Dia macam tadi kejap saya ada screenshot siapa ni Dr. Zulkifli punya kata-kata memang sangat tepat. Kita tak tahu ganja ni bagus ke tak bagus ke. Yang geng-geng ganja ni kata ni bagus, memang kita kena pakai ganja, ni adalah tumbuhan bagus. Lepas tu ada yang satu pihak tak bagus, ini memusnahkan negara kan. Kau nak hidupkan penagih ke kan, apa semua. Memang betul. Bukan dua-dua betul, tak. Maksud aku kita ada dua pihak yang bertentangan antara satu sama lain ni. Tapi benda yang betul, walaupun berapa banyak kajian, walaupun satu dunia dah ada beribu-ribu kajian tentang ganja, tapi benda yang kat dalam ganja ni masih lagi tak ter-explore. Sebab macam apa yang Dr. Zulkifli kata,
ganja tidak lebih dan tidak kurang tarafnya dengan daun rama-rama atau durian Belanda dalam dakwaan merawat kanser. Kajian-kajian setakat ini kebanyakannya hanya atas piring pateri makmal dan tikus dan tidak pun melepasi fasa 3 dan 4 kajian perubatannya, katanya. So ini apa maksud dia? Sama ada dia nak kata ganja ni tak bagus, sama macam tumbuhan lain ni apa semua. Okey, kalau sama macam daun rama-rama durian Belanda, kenapa kena bunuh? Orang tu sama aja, dia keringkan pegaga, dia durian Belanda, dia keringkan daun durian Belanda, dia hisap, dia makan, lepas tu dia kena bunuh. Dia sama aja kan. Lepas tu kalau dia ada kajian, kajian dia masih baru taraf 1, taraf 2. Maknanya dia ada potensi. Maknanya potensi dia dah cuba merawat sebagai rawatan alternatif untuk pesakit kanser, thalassemia, untuk banyak lagi sakit-sakit lain. Dah ada potensi tu. Kenapa Lokman ni dia kena bunuh? Kenapa Dr. Ganja yang kena bunuh? Kenapa? Dia belum mati lagi. Tapi kenapa ada berapa ramai orang yang kita tak kenal, tak tahu, dah mati dah. Dah kena bunuh dah pun. Kenapa orang kena bunuh? Sebab undang-undang dah kata macam tu. Undang-undang ni berkuasa atas kita ke? Undang-undang ke yang ciptakan kita? Atau kita yang cipta undang-undang? Atau kita yang gunakan undang-undang? Sebab ini yang polis perlu ambil perhatian, ini yang AADK perlu ambil perhatian, menteri ambil perhatian, researcher, ahli akademik perlu ambil perhatian, semua orang perlu ambil perhatian, masyarakat perlu ambil perhatian. Tak ada orang yang terlepas sebab kita sama-sama manusia. Semua orang manusia, semua orang perlu buat kerja dia. So, kenapa kita tak boleh jujur? Macam susah sangat dah. Marah siut. Lepas tu nak bagi kuatkan hujah lagi Mufti Pening Wan Salim M. Noor, dia kata apa? Kalau ganja ni ada potensi perubatan dia, macam mana apa yang Luqman buat, apa Dr. Ganja buat, tolong orang dan orang tu baik, dan ada orang ada pesakit thalassemia tahap tinggi yang teruk, dia gunakan ganja untuk rawat thalassemia dia, dan dia tak ambil ubat-ubat hospital yang makan belasan ribu setiap bulan, tapi dia cuma konsum ganja aja. Dan tiap-tiap waktu berkala dia pergi medical check up dia pergi buat medical check kan. Dia benda ni dia dah gunakan untuk sepanjang berapa tahun? Dari 2014 dekat Perak. So apa? Mufti Penang kata perubatan ganja diharuskan kalau benda ni bagi manfaat. Dan kalau dia semata-mata untuk hayal, kalau dia semata-mata untuk keseronokan, dan dia adalah haram. Dan memang betul. Apa-apa saja dalam dunia ni yang semata-mata untuk seronok, yang mana maksud dia tak berikan apa-apa keuntungan secara sedar, apa-apa sahaja yang kita buat berasaskan nafsu, yang kita tak gunakan kudrat akal untuk memaknai sesuatu perbuatan untuk sesuatu yang sangat bermakna untuk kehidupan yang kita tak tahu entah apa ni, dan itu sesuatu benda yang membazir, dan itu adalah berdosa besar. Kita tak memenuhi fungsi kita sebagai manusia. Dan betul, untuk seronok, untuk hayal, untuk saja-saja, ni mungkin kita haram, mungkin kata tak bagus kan. Tapi kalau perubatan harus. Dan ini adalah, ini kita suka lah, mufti kan. So, senang nak dipercayai mufti kan. Ni lagi satu lah yang penting, bahagian yang penting. Mufti pun harus main peranan kan. Kalau mufti kena saja mufti kena main peranan juga dari sebahagian daripada kajian, dan kita nak buat kajian bersama-sama mufti dengan polis, dengan ni macam tadi cakap itulah apa semua kan, dengan researcher pesakit ni apa semua, untuk memainkan peranan dalam bidang hukum. Apa yang last kali lah, apa yang last kali pengarah kanan pusat fikih kontemporari dan
Pematuhan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaya kata kita perlu kaji semula ganja ni, sebab ganja ni dia ada bermacam-macam potensi yang tak tereksplor lagi kan, yang belum diterokakan lagi, dan kita perlu menyelidik benda ni, kita perlu kaji ya. Sebab one point, okay, kalau kita nak tengok bahagian yang teruk, orang yang bergantung pada ganja, saya tak nafikan ada kan, tak ada tak ada ganja lah, boring tak boleh nak lepak, doom kan, rasa hampa je duduk kat meja makan, tak tahu nak borak apa. Ni ada bahagian dia yang bergantung kan, budak-budak universiti ke apa. Tapi ada lagi satu bahagian yang baik, yang sihat, yang lepas daripada penyakit sawan ni apa semua, yang teruk. Dia ada dua potensi, dan apa yang kita buat, apa yang sewajibnya kita buat adalah mengkaji apa benda ni kan, tumbuhan apa ni. Tak ada satu benda pun yang diciptakan dalam dunia ni adalah sia-sia, lagi-lagi tumbuhan herba apa semua. Kenapa? Okey, pasal tadi Dr. Zulkifli cakap apa, tak ada beza antara durian Belanda dengan daun rama-rama, tapi kenapa kita fokus kat ganja? Sebab ni memain dengan nyawa orang ni kan. Kita orang dibunuh. Orang dibunuh, dihukum kalau daun rama-rama tak. Nah, so maknanya kita bebas lagi pengkaji-pengkaji nak kaji rama-rama ke apa ke. Dia bebas, peminat ke nak kumpul rama-rama, dia masih bebas. Tapi dia pada ganja ni dia ada potensi perubatan, tapi di stigma kan, diterorkan, dijenayahkan sebelum dia disahihkan sebagai betul-betul jenayah. Dan yalah, itu saja. Saya rasa saya tamatkan dekat situ lah. Terima kasih. Okay, beri tepukan gemuruh kepada saudara Ilzam Iman. Terima kasih penonton yang menonton langsung di Johor baru ini, dan juga di live Facebook. Jadi kita buka pada soalan kepada saudara-saudara sekalian yang ada di sini untuk tanya soalan. Juga live pun boleh tanya soalan. Kita bagi dulu yang ada kat sini soalan. Tak payah. Ha? Saya emosi sangat, kita emosi ke sekarang. Itu soalan. Belum. Tak ada soalan. Bagi dulu penonton dulu. Penonton lu depa ni. Dia penonton tak ada soalan sangat, tapi saya baca komen depa lah. Kita nak mengambil soalan pada pendengar-pendengar kita. Macam radio. Mana ni? Man, disap rokok dulu. Itu Man. Alip Mus. Syafiq Syaril, make Malaysia great again. Syahrul Reza Kadir, ramai juga ambil ganja sintetik sebab yang asli putus. Efek dia teruk. Ada komen Man? Ramai juga ambil ganja sintetik sebab yang asli putus. Efek dia teruk. Ya, pasal ganja putus kan, saya macam terfikir juga kenapa ganja putus kan. Leha dah hilang kan. So, apa dia kalau Bani tenang ni, leha ni dia penyelamat dia ganja kan. Betul. Kenapa ganja ni, saya terfikir ada beberapa kemungkinan jugalah ganja ni putus kat Malaysia kan. Saya tak tahu lah kalau ada orang yang duduk sampai sekarang, dari ganja putus sampai sekarang dah tak keluar bilik, depressed ke apa kan. Saya tengok okey je semua semua dah rasa selamat dah jumpa Roblox lah. So tapi kenapa agak-agak kan ganja putus? Sama ada barang apa, ganja-ganja yang sindiket haram ni bawa masuk kebanyakannya daripada Thailand. So Thailand dah legal, daripada petani-petani kat sana ambil risiko seluduk apa semua, baik dia orang buka bisnes dekat Thailand atau sebenarnya kerajaan ni, badan berkuasa ni senang je sebenarnya kalau dia orang nak tutup dadah ni, macam tu je, macam ganja ni dah habis semua kan, dah tak ada ruang dah tak ada apa dah. Dah kosong
dah terpinga-pinga dah. Orang yang isap ganja dah terpinga-pinga dah, ganja dah tak ada dah. So macam apa? Saya suka fikir yang macam, tapi dalam masa yang sama ganja sintetik pula masuk. Kan? Dia dah mula mengambil alih tempat kan. Mengambil alih, dia dah dapat tempat dekat hati-hati pengguna ganja yang natural kan. Orang ganja dah pakai benda yang sintetik. Tak. Aku rasa ni kenapa apa? Macam dia ada teori konspirasi dia sebenarnya. Sebab saya rasa macam tu lah. Macam ni. Macam dia macam satu bukti yang kalau diorang nak putuskan ganja, senang-senang je. Diorang nak putuskan dadah, senang-senang je diorang putuskan. Tapi kenapa masih ada? Kenapa dadah lain tak putus? Kenapa ganja sintetik pula masuk? Tu lah, saya bersama-sama lah kita pemikirkan pasal ni. Persoalan lah dekat sini, persoalan besar. Kenapa? Macam TV Macam TV dia punya drama dia. Kalau soalan-soalan saudara tak muncul di kaca TV kita, boleh atau tidak disebutkan, boleh ulang ya. Sebab kadang suara kadang-kadang komen tu tak sampai, jadi ulang lagi. Kok dia akan keluar juga. Facebook ni pun kadang-kadang permainan ni pun boleh tahan juga kan. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kak Uda tadi cakap pasal dia terbalik. Sekejap. Okey, jom kita kembali balik. Kadang-kadang Facebook ni permainan dia banyak. Bila cakap itu dia ada permainan. Kak Uda tadi dia cakap serotonin. Kau cakap tadi serotonin. Melatonin. Nah, bukan. Okey, nama-nama ni saya tak tahu. Saya cuba baca saja komen. Q, kat mana ni? Masih lagi Masih lagi mencari, teruskan mencari. Okey, kita sentiasa berubah-ubah lokasi. Kita tak ada rahsia, tak ada apa-apa nak. Jadi saudara boleh tengok di sinilah. Kalau susah sangat tengok dekat live pun sama juga. Kan? Okey, Taufik Rahman setuju stigma penagih dadah ini yang kena address betul-betul. Okey, Muhammad Syamil serius. Speaker kali ni memang hebat best. Okey. Arif Hamzah, skuad setia baru sampai. Apa maksud dia tu? Tak tahu. Skuad setia baru sampai. Aku cuak tadi. Apa maksudnya tu? Saya pun bahasa sekarang ni macam-macam leha lah. Skuad setia macam-macam. Oh, ada soalan Abdul Hadi. Baik, saya cuba baca Abdul Hadi Okey, Abdul Hadi Yusof. Okey, apa khabar Abdul Hadi? Aku fikir, kata Abdul Hadi, dan ada jumpa banyak pertembungan antara kiri naturalis, kiri dalam kurungan naturalis, dan kanan doktor perubatan. Jadi kiri adalah naturalis menurut dalam kes ni kiri naturalis dan kanan doktor perubatan. Dia banyak jumpa. Kadar istilah aku sahaja, dia buat istilah dia lah. Dan aku fikir dalam kurungan tak ada jawapan. Kenapa banyak sangat doktor menentang keras ganja dan banyak herba-herba tradisional? Apapun cool gila bro ni bentang. Harap weed yang gembira. Harap weed yang gembira bukan yang sedih. Haha. Kenapa doktor susah sangat terima ganja? Betul juga. Sebab ada lah beberapa report pasal kawan-kawan yang sakit mental ni, yang anxiety, depression. Tu semua diorang pergi diorang pergi klinik, diorang minta rawatan tu sendiri kan untuk kesihatan mental diorang. Dan dia kongsi lah apa yang dia pakai. Ya, memang dia herbalist lah kan. Tapi itulah, kebanyakan doktor agak menentang lah penggunaan ganja. Bukan setakat penggunaan ganja sebenarnya, herba ni. Sebab kebanyakan doktor merasakan yang herba-herba ni banyak substance yang kita tak tahu lah. Sebab kalau substance sintetik, Panadol apa semua, kita tahu apa yang kat dalam tu. Semua dah ada. Walaupun dia terlalu kompleks, kita tak faham pun apa benda dia punya terma-terma tu apa semua kan. Betul. Tapi kita dah ada hitam putih dah kat situ kan. Dan herba ni sama lah macam malam ni, terlampau misteri lah. Apa sebenarnya, kenapa dia boleh rawat benda yang kritikal apa semua. Saya rasa pertama sekali mungkin ini yalah, ini pada saya ni adalah kritikan. Dalam bidang perubatan kita, kita terlalu fokus dengan
ubat-ubat farmasi. Farmasi kita terlalu fokus dengan ubat-ubat sintetik, ubat-ubat kimia. Kimia tak adalah dalam herba tu sendiri berapa banyak je bahan kimia kan. Semua bahan kimia, THC ni semua bahan kimia. Tapi ya, yang sintetik ni lah kan, terlalu banyak. Terlalu banyak cara pengajaran dekat dalam bidang perubatan. Kita terlalu fokus pada yang itu dan kita tak fokus pada perubatan herba, sedangkan perubatan herba ni sendiri adalah perubatan tradisi. Dan saya lagi suka menyarankan sepatutnya dalam bidang farmasi kita fokuskan juga pada herba-herba kajian yang terperinci. Kita guna sebab kalau ganja yang tak diolah macam mana yang kompleks, macam kompleks masya-Allah tu kan. Kita dapat tahu ada potensi rawat kanser. Kan? So, kalau apa perubatan yang cuba rawat kanser ni apa semua, kita asingkan satu substance, dia berfungsi tak? Kita tak tahu. Fungsi dia tak berfungsi langsung kalau satu substance tu diasingkan. Tapi ganja ni secara naturalnya kita dapat jumpa ada potensi. Tapi macam mana? Yang ada potensi kita tak tahu apa potensi dia ni, mungkin buruk mungkin baik, tapi dia dah ada potensi baik untuk rawat kanser. Kenapa kita tak adakan kajian yang mendalam macam mana kita kaji nak cipta kemoterapi, teknologi kemoterapi? Kenapa teknologi gunakan kaji tenaga, masa, kudrat yang sama dengan kita kaji ubat-ubat chemical? Kenapa kita tak boleh buat macam tu dekat perubatan herba? Dia macam dipinggir-pinggirkan, di anak tiri kan. Dan pada saya, pendapat saya sendiri, ini adalah masalah farmasi. Kenapa kita terlalu susah untuk melegalkan ganja, untuk masukkan ganja dalam bidang perubatan? Sebab ya, duit yang syarikat-syarikat farmasi ni buat besar, babe. Dia bukan kecil-kecil anak kan. Dan kalau tiba-tiba ganja masuk kan, diorang punya bisnes habis lah. Okey, tapi kalau pasal bisnes pun kan, benar monopoli lah. Carilah jalan untuk monopoli kan. Kapitalisme kan licik. Mesti ada je cara kan dia nak monopoli sesuatu kan. Mesti ada kan. Guna tak? Janganlah bagi orang mati. Sebab ni betul tak? Pada saya sendiri, selagi company-company besar farmasi ni apa semua tak monopoli ganja, dan selagi diorang tak dapat menjawab jawapan macam mana kalau semua orang boleh tanam ganja. Macam semua orang senang dapat ganja kan, sebab dia tanam tumbuh. Lepas tu dia panggil weed, rumput kan. Rumput tak perlu baja, tak perlu apa semua, dia dah boleh tumbuh sebab perlu weed, rumput. Itu macam mana nak handle? Dan ini yang kerja diorang kena jawab macam mana diorang nak handle. So sebab tu kajian diperlukan daripada semua pihak yang secara serius lah. Tu komen saya kenapa ada golongan kiri naturalis dan golongan kanan farmasis. Ya. Mana? Ya, banyak lagi ya. Orangnya banyak, bawah tu banyak soalan. Saya bagi dulu pada kawan-kawan yang ada kat sini. Belum ada. Ada. Nak komen. Kita bagi dulu Okey, Kak Uda cakap pembentangan yang baik Tak ada Haikal Bustamam, member aku asal balik je jadi mangkak sangap. So apa cadangan kau bang? Bila dia cakap aku tak sangap dengan Usain tapi rindu. Kontradik bukan? Apa ni kan? Ini bahasa apa pun ni? Bahasa leha makrifat pun ni kan? Pening kepala aku memikirkan bahasa mereka ni. Sekali lagi saya ulang kod tak tahulah kan. Saya ulang sekali lagi. Member aku pada Haikal Bustamam. Haikal bukan Johor ke? Johor jumpa lah. Member aku asal balik je jadi mangkak sangap. So apa cadangan kau bang? Bila dia cakap aku tak sangap dengan Usain tapi rindu. Kontradik bukan? Apa ni? Yang belakang tu tak apa-apa jelas sangat. Tapi faham tak? Balik je mengandung sangat kebergantungan. Itu ni yang saya nak address. Pas masalah ketagihan ni, dia bukan masalah jenayah. Kita macam terlampau mudah menjenayahkan sakit ni. Dadah ni dia adalah masalah kesihatan dan kesakitan.
dia simptom dia simptom ketagihan ya bukan ketagihan ni bukan pergi merompak pergi ragut, ni bukan ketagihan, tak, itu proses nak menyelesaikan masalah ketagihan. Ketagihan ni dalam apa ketagihan aku rasa aku penagih rokok, aku penagih kopi. Sebab aku nak cuba kita pergi pada essence dia, benda yang pada yang fundamental. Bila ketagih, ini kita boleh relatekan dengan orang yang ketagih porn kan. Setiap hari 3 jam tak boleh tengok porn, tak boleh kan. Ketagih rokok, satu hari tak isap rokok bulan puasa, siang tak isap rokok, rasa lain macam kan. Ni dia tunjuk apa? Tunjuk kita ada masalah dalam pengawalan diri kan. Aku setiap hari kalau tak isap rokok, cuba tahan, nanti kan rasa nak isap rokok, kejap lagi lah, tunggu lagi 3-4 tok datang nak isap rokok baru isap rokok. Dia rasa dekat perut ni macam dia rasa semacam dia naik pergi kat dada, dia dudak, lepas tu dia kacau otak kau. Kau dah tak boleh fokus. Sama juga macam kopi kan. Pagi tak minum kopi, rasa ngantuk tak hilang apa semua. Aku pernah pergi Pulau Bidan. Dekat situ permaculture punya ni lah kan. So kita lebih banyak organik, gula tak banyak makan apa semua kan. Makan pun sayur, tak banyak makan ikan, tak banyak makan daging. Seminggu dekat situ aku dapat biskut dengan susu FNN. Kau nikmat dia lain macam Dia macam, kau punya nafsu terpenuh Kau macam sedap punya benda ni, nikmat gila. So itu tanda apa? Ni sistem badan Ni sistem badan. Ketagihan ni tentang sistem badan. Macam mana kita deal dengan benda ni. Dan ini kalau kita boleh address, kita boleh bawa orang kokain, orang penagih dadah yang lain ni, bawa pergi selesaikan. Diorang dah tak bergantung apa-apa walaupun metadon. Kita akan jumpa macam mana nak mengawal masalah consumerism. Masalah membeli, masalah kencing manis, masalah darah tinggi, garam lebih. Semua ni akan selesai sebab pengawalan diri ni yang paling penting sekali. Tanpa pengawalan diri, habis manusia. Sebab semakin lama orang mati sebab perang tak banyak. Orang mati sebab bunuh diri, sebab obesiti, sebab makanan tak sihat. Jauh lagi, dah jauh lagi tinggi daripada orang yang mati sebab dibunuh. Dan mungkin satu hari nanti kita tak ada satu masyarakat, ataslah aku Yuval yang cakap benda ni. Kalau satu hari kita masyarakat yang tak membunuh dah tak berperang, dah tak meragut, dah tak apa-apa lah, cocok matikan orang lain, mungkin kita ada satu masyarakat yang akan membunuh diri sendiri. Mungkin daripada depression, mungkin daripada anxiety, ketagihan yang tak terkawal, mungkin sebab obesiti, makan berlebihan, nafsu yang tak terkawal. Ini betul, ini address kamu member sangap kan balik. Nasib baik ganja bukan macam kokain, macam apa, kau betul-betul gigil. Kalau tak dapat kau cuma tak sedap macam aduhai, mood kacau kan. Tapi kau masih lagi boleh pergi kerja, tu nasib baik. Tapi orang yang bergantung dekat benda-benda lain ni, macam mana dia orang kan? So kita kena, nak kita kena belajar macam mana nak mengawal diri. Ini paling penting. Dekat sini pakar-pakar terapi, orang-orang yang pakar psikiatris yang fasih pasal psikologi, neuroscientist yang faham pasal macam mana otak berfungsi, pakar terapi yang faham pasal perasaan, pakar-pakar propaganda yang tahu macam mana pemikiran segala benda ni berfungsi untuk meletakkan manusia pada satu kesedaran yang lain. Kan? Macam mana pakar-pakar iklan yang buatkan manusia boleh rasa nak membeli dengan banyak walaupun diorang tak perlu kan semua benda tu. Nak beli lagi. Ini yang ilmu-ilmu ni yang diperlukan untuk rawat diri sendiri. Dan aku rasa ini je jalan-jalannya. Terapi, mengenal diri, mengenal perasaan, mengenal ketagihan, ketamakan, penganiayaan diri yang tak terkawal yang dilakukan oleh diri sendiri. Ini yang perlu dikenali. Ini yang tanggungjawab kita sebagai masyarakat bersama untuk selesaikan ini. Semua orang perlu main peranan. Sebab semua orang adalah manusia dan semua orang melalui perkara yang sama. Setiap orang akan ada bentuk-bentuk ketagihan dia yang tersendiri. Dan semua orang perlu jujur. Okey, aku ketagih ini. Aku ketagih porn. Aku ketagih rokok. Aku ketagih kopi. Aku masalah sikit. Aku ketagih kokain. Aku ketagih handphone. Aku ketagih dengan sosial media. Semua orang ada bentuk ketagihan. Orang semua, kita tahu. Kita dapat tahu bila masa kita ketagih, bila kita dalam hati kita dah tak nak buat benda tu, tapi kita tetap terdorong buat benda tu kan. Kau nak buat kerja?
Kau nak menulis ke, kau nak buat lagu main gitar ke, atau kau nak siapkan assignment ke. Oh, esok due date ni kau, alamak, kau ingat Maria Ozawa kan? kau buka. Okay, sorry. Kau dah tak terkawal tak? Maksudnya ketagihan tu, kau dah tak terkawal. Kau dah kena kencing manis walaupun tahap rendah kan. Kau dah sakit dada sebab isap rokok banyak, tapi kau nak ambil rokok lagi. Ini semua kita boleh tahu. Semua orang boleh tahu dekat diri sendiri. Diri sendiri yang boleh tahu bila diorang ketagih. So sebab tu kita semua perlu memainkan peranan masing-masing daripada polis. Yang penting polis, AADK, undang-undang, menteri, kan, yang pakar-pakar terapis, pengkaji ni apa semua, dan pesakit sendiri. Semua orang perlu jujur. Apa masalah dia? Sebab kita berhadapan dengan misteri ni. Kita tak tahu macam mana nak urus ke manusia. Sebab kita nak bergerak ke arah tamadun yang lebih tinggi kan. Arah tamadun yang lebih tinggi. Dan kita perlu main peranan. Perlu jujur. Apa masalah dia dengan diri kita. Dan dari situ kita betul-betul jadi manusia. Kita berhubung antara satu sama lain. Berkongsi. Kita bertukar pendapat. Kita bertukar teknik. Macam mana nak bagi terapi. Dan first kali mengakui yang ada masalah dengan diri kita. Bila kita start mengakui yang ada masalah dengan diri kita, secara automatik kita akan buka kemungkinan jalan-jalan penyelesaian. Dan lepas tu kita akan pergi keluar, jumpa kawan, pergi terapi, pergi klinik, apa semua untuk dapatkan bantuan. Dan ini yang kita perlukan lah. Ya, itu lah komen saya pasal sangap yang tak terkawal lah. Aku nak main rokok. Silap man. Sabar man. Okay, dari Iman nampak semangat ya malam ni. Okay, untuk pengetahuan ini adalah untuk tahun ni adalah tahun kedua, dua kali ya Iman bentang di Kubur. Sebelum ni tentang sama Kampung Payung. Okay, Syarul Azri is watching. Ada Fahmi Ishak, diam Adin. Aku tak tahu. Ni tengah lalok apa ni? Diam Adin. Okay, tak tahu. Kami tak dapat bahasa kod tu. Kita pun mencapai lah. Mata aku dah datang. Terlalu complicated bahasa kod ni. Okay. Izmir Shah, betul tu Man, dadah yang lain tak putus geram kan? Saudara Iman dengan saudara Amel sihat ya? Siapa ya? Izmir ya? Situ putus pula. Okay. Oh, kenal? Oh, kawan. Okey. Daripada Nur Huda, Kak Huda tadi ya? Man, soalan dia Man. Bukan soalan, dia punya pandangan dia. Tidak ada ganja sintetik. Dia seorang farmasis lah. Saya kenalkan sikit dia. Dia tidak ada ganja sintetik. Bukan senang nak buat THC dan CBD. Mungkin maksud kau adalah resin. Mungkin tak tahu apa ni. Mungkin maksud beliau adalah resin. Resin lebih berbahaya kerana kepekatan. Kan tadi ada orang cakap ganja sintetik kan. Kata mungkin maksud yang tadi tu, saya orang tanya tadi Syahrul Reza. Mungkin maksud beliau adalah resin. Resin lebih berbahaya kerana kepekatan yang tinggi. Daun cannabis lebih terkawal kandungan THC. Nak komen ya? Terima kasih ke ada ni kan farmasis dalam kalangan kita. Ni serius ke? Sebab keto ni antara masalah itu betul ke yang keto ni bukan ganja sintetik, tapi kenapa dia dianggap sebagai ganja sintetik? Sebab dia dapatkan satu state of mind yang lebih kurang dengan ganja. Tapi kalau test urine tak ada, lepas. Dia maknanya tak ada kandungan THC kat dalam tu. Dan itulah. So saya rasa kita perlukan farmasis yang menjelaskan tentang ni kan. Dan pasal tentang resin tu saya tak tahulah. Baca lagi. Sebab apa yang saya tahu banyak nama juga ganja yang diorang panggil ganja sintetik ni. Antara dia yang formal dia apa keto lah kan. Dan saya tak rasa dia ganja daripada ganja dan diekstrak daripada ganja, tapi dia ada bahan kimia yang diproses untuk dapat rasa macam ganja. Tak. Diskusi kita agak heavy pukul 12 rupanya.
Azmul Fadli, Hussein. Ya, saya tak tahu ni bahasa kod apa ni. Siapa boleh pecah kan? Kami harap bahasa yang kod yang Leha boleh faham kan? Leha boleh faham? Hussein ni saya tak pasti apa maksud dia. Masih tersenyum. Kawan kan? Senyum. Muhammad Izzat, bila buat tattoo kan? Tak nak jawab. Soalan tu nanti tanya ni No. Ada no. Dia kata tak tahu, dia kata ada nampak soalan dia? Sebenarnya ada soalan. Nampak soalan dia? Apa? Okey, kami baca soalan dia. Agak Malaysia ini kan. Okey, terima kasih ya. Kadang telefon tak keluar kat sini. Bila agak-agak Malaysia boleh legal ganja macam negara seberang? Kan? Okay. Dan apakah orang awam punya fikiran tetap sama walau dah legalize? Komen sikit Bang Iman. Rindu Amir sebelah tu. Okey. Kawan kan? Bila Malaysia akan legalize, saya tak tahu lah exact tepat kan. Tapi bila Malaysia akan legalize, mungkin bila company farmasi dah monopoli ganja, dah ada jalan nak monopoli ganja supaya diorang punya bisnes tak jatuh, dan bila government dia dah jelas macam mana nak kontrol ganja. Dan saya rasa tu. Dan mungkin mungkin di waktu pilihan raya, dan ganja ni akan digunakan dalam manifesto untuk mengawal suara anak-anak muda. Itu lah. Dan persepsi orang awam. Apa persepsi orang awam? Apa? Fikiran tetap walaupun sama je. Saya rasa bila dah legalize secara beransur, kita akan create orang yang bersetuju dengan orang yang tak bersetuju. Dan kita tahulah siapa yang akan bersetuju dan orang yang tak bersetuju ni. Tapi orang yang tak bersetuju ni, lama-lama mungkin sebahagian daripada diorang akan mula bersetuju. Sebab yang memainkan peranan dalam dadah, dalam ganja ni, apa semua kempen-kempen yang memburukkan ganja adalah media. Media ni memainkan peranan penting. Seni ni sendiri. Dan bila ganja dah legalize, dia dah masuk dalam industri, dan corak kempen ni dah berubah. Dia semestinya akan berubah. Dan bila corak kempen, iklan ni semua dah berubah, secara sikit-sikit masyarakat pun akan berubah fikiran dia mengikut apa yang dibagi tahu, yang disumbatkan oleh media. Dan kalau legal, media dia tak boleh nak burukkan lagi dah. Melainkan di perbincangan-perbincangan ilmiah yang mengkritik penggunaan ganja, kehalalan ganja, itu mungkin ya. Tapi kalau media-media yang profit base, diorang akan menceritakan kebagusan ganja ni apa semua ya. So dia akan slow-slow, dia akan baik ya. Orang akan terima jugalah. Nanti lepas masih tersenyum Okey. Ada Muhammad Rizwan Abu Talib. Know your medicine, deal with it. Control your own self, insya-Allah. Syaiful Azri, hai Iman Saujana. SZ Azizan, lama tak lepak rumah komen. Haha. Kita baca ya komen pembaca, kena raikan juga sementara tunggu soalan ni. Kita tak Malam ni banyak soalan Mungkin malam tajuk agak berat juga. Muhammad Rizwan Abu Talib, AK47 bersama Kopi O memang terbaik. Love. Pemasuk tu Ni kod juga. Banyak masuk kod ya. Okey. Muhammad Izzat, man aku baru lepas isap mushroom, steam dia padu. Kita baca semua komen peminat. Okey, kawan-kawan mana? Okey. Terapi ya. Nur Az, Malaysia. Okey, man, ni soalan Malaysia KKM dah panggil LGN. Lingkar ganja. Okey ya.
Malaysia KKM dah panggil LGN untuk bincang bab potensi ganja ni, kata Dira. Korang kawan-kawan, korang yang kenal lah. Founder Lingkar Ganja. Oh, tapi setakat bincang je lah government Malaysia ni. Nak komen ke? Itu yang buat aku geram lah. Ni buat aku macam rasa emosi sikit lah kan. Sebab Malaysia kita dah berapa banyak statement-statement berita pasal ganja ni kan. Esko keluar pergi tengok penyelidikan. Ni memang aku tak tahu. Ni pun aku tak tahu ke yang siapa ni panggil government lah, panggil LGN ni kan. So, diorang nak buat semua benda ni. Tapi kenapa kena ada orang mati? Kenapa? Apa masalahnya kan? Lepas tu kalau lepas ni diorang dah mati sebelum Malaysia digelar apa? Diorang nak cakap apa? Tak, kalau diorang tak jawab kat kubur penyatu-penyatu hukum ni. Apa yang diorang nak jawab dekat masyarakat waktu tu? Oh, sebab ganja-ganja kita belum gubal waktu tu dan kita terpaksa. Macam tak make sense lah. Macam dia terlampau rasional, tak waras lah. Tu je lah komen lah. Tu yang aduh. Ni. Okey. Terus Sofwan Tahir. Kenal Sofwan Tahir? Ini ahli puisi kan Sofwan kan? Sekejap saya cuba baca komen dia. Okey. Dalam negara yang cenderung memainkan propaganda ganja adalah dadah yang berbahaya, jadi apakah dengan menghalalkan ganja Malaysia akan lagi aman? Sebab pengguna sintetik juga akan menyatakan perkara yang sama. Jadi bagaimana? Okey. Dalam negara yang cenderung memainkan propaganda ganja adalah dadah yang berbahaya, jadi apakah dengan menghalalkan ganja Malaysia akan jadi lagi aman? Sebab pengguna sintetik juga akan menyatakan perkara yang sama. Jadi bagaimana? Dia ada beberapa pendapat jugalah saya pasal ni. First kali nak cakap pengguna ais kan. Ais. Dia nak fight untuk ais. Mana kajian yang ais ni bagus? Mana kajian yang ais ada potensi yang bagus, yang baik untuk perubatan kan? Kalau boleh kepil kan, usulkanlah secara ilmiah, panggil secara profesional lah, secara betul lah kan. Kerjasama yang macam mana, struktur dia macam mana nak kata yang ni bagus. Sebab kalau cara ganja, dia dah ada potensi dia apa semua kan. Tapi dalam masa yang sama, pengguna-pengguna ais ni apa semua, diorang adalah pesakit juga. Kokain, cucuk tangan ni apa semua yang tu diorang ni adalah pesakit-pesakit juga. Dan untuk menjenayahkan pesakit dalam penjara, dihukum, digantung, disebat, tak, itu satu benda yang tak patut lah. Diorang perlu terapi, satu bentuk terapi. Mungkin akta dadah berbahaya tu dia mungkin perlu digubal dan digantikan dengan satu bentuk undang-undang yang lebih berperi kemanusiaan, yang lebih tackle masalah akar ketagihan tu sendiri. Tu saya rasa tu. Macam mana masalah akar tu yang paling penting kan. Dia bukan masalah pakai ais atau pakai ganja yang baik atau pakai apa tak, tapi masalah akar, kebergantungan, ketagihan yang tak terkawal, penganiayaan diri. Itu yang perlu ditackle. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Sebab menghukum, sebat, ni apa semua takkan susah macam mana? Takkan menyelesaikan masalah. Tak ada orang yang tak hisap dadah, kokain, ni apa semua. Diorang bukan tak first time diorang nak cuba dadah, bukannya diorang tak tahu dadah tu haram, dadah tu illegal kan. Diorang tahu, tapi tu tak cukup untuk menghalang diorang daripada pakai cucuk tangan diorang kan, untuk telan pil ke apa ke. Itu tak menghalang diorang. Dan taktik menakut-nakutkan ni belum cukup untuk menutup kecurigaan manusia. So kita perlukan strategi yang baru kan. Bukan kita menghalalkan, biarkan orang yang sadar suka hati nak buat apa, tak. Tapi kita perlukan strategi yang baru, macam mana nak hadapi masalah yang nyata ni, yang merosakkan manusia ni lah maksudnya. Lagi ramai yang berminat tajuk ni Man, apa pandangan tentang mushroom? Muhammad Izzat.
Tanya saya, first kali yang buruk dulu lah. Yang buruk dulu pun sama macam benda-benda lain, dia akan menyebabkan ketagihan. Kalau pakai untuk suka-suka ni apa semua, dia takkan datangkan apa-apa kebaikan, melainkan untuk suka-suka syok-syok, dia takkan datangkan apa-apa kebagusan. Tapi sebab mushroom ni sendiri, dia ada potensi untuk merawat sakit mental, anxiety, tekanan perasaan, atau mengubah persepsi sebab terlalu ramai manusia dalam satu dunia, satu planet ni yang bagi tahu, yang report bila lepas diorang guna mushroom, persepsi diorang terhadap reality berubah. Persepsi diorang terhadap diri diorang berubah. Diorang lebih rasa sayang, diorang lebih faham nilai kemanusiaan, diorang lebih faham nilai kewujudan diri ni. Sebab potensi akal ni, beyond kan, kita tak tahu apa kemampuan akal ni sebenarnya. Kalau otak tengah tu sendiri ni, kalau kemampuan otak tengah tu sendiri, midbrain yang keluarkan neurotransmitter ni apa semua, dia ada kemampuan untuk untuk baca dengan tutup mata, untuk download, untuk dapatkan ilham yang bernas, untuk ada dalam state flow tanpa anxiety. Otak ni yang buatkan musician keluarkan muzik yang tak pernah habis, walaupun gitar tu cuma berapa fret je, berapa banyak je, tapi bunyi yang dia hasilkan infinity. Kita tak tahu karya apa yang manusia buat, mesin apa yang manusia cipta. Dan mushroom adalah antara salah satu pintu, antara salah satu bahan yang manusia boleh gunakan untuk sedar diri, untuk sebagai ubat. Dan mushroom LSD, macam LSD sendiri, dia awal penggunaan dia adalah untuk terapi, untuk kawal sakit mental. Dan bila orang yang tekanan kan, bila orang yang tekanan ni, manusia ni, kita apa yang kita cakap pasal reality, inilah adalah diri aku, kita susun penceritaan naratif berdasarkan memori kita daripada kecil, kita susun, okey, dah fix, kita pilih satu, inilah dia, inilah kisah aku kan, inilah kehidupan aku. Tapi orang yang tertekan, orang yang anxiety, cerita-cerita ni apa semua tak menyumbang pada dia, tak menyedapkan hati dia, tak datangkan self esteem, dia tak datangkan keyakinan diri. Dia cerita ni semua dah tak serve dia, dan dia tertekan sampai ada yang bunuh diri apa semua. Tapi bila kehadiran ialah mushroom apa semua, LSD contohnya, waktu tu yang di research untuk perubatan, dan benda ni dia mengubah persepsi orang tu sendiri yang sakit tertekan pada, sebenarnya hidup ni tak adalah teruk sangat kan. Sebenarnya semua benda ni cantik, semua benda ni indah, semua benda ni, diri aku ni bagus, boleh buat apa-apa. Dia semua apa yang aku fikir tentang yang lepas je. Dia masa yang sama, mushroom, LSD, psychoactive ni, benda-benda yang tripping ni lah, dia buka kesedaran manusia lebih tinggi. Tapi dalam masa yang sama, benda ni pun dia ada potensi untuk disalahgunakan secara teruk. Sebab masalah ketagihan yang kita cakap tadi pasal gula, pasal rokok, pon, dadah, ganja ni apa semua, tak selesai lagi. Benda akal ni, bila benda akal ni tak selesai kan, datanglah apa-apa pun, snack ke, twisties ke, jajan ke, mushroom ke, semua tak terkawal kan. Takkan ada benda yang kita boleh kawal kalau selagi kita tak tahu macam mana nak berurusan dengan ketagihan, dengan dalaman ni lah, dalaman diri ni kan. Itu je komen saya. Tapi tu je lah, panjang lah. Siapa kita ambil soalan, kita entertain dia, penonton banyak lagi ya. Banyak dia pun ni ya. Dia punya topik yang popular. Topik popular. Ada komen ke soalan? Okey, baik. Kita bagi dulu kepada ni penonton boleh kemukakan lagi soalan, pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan tahniah kepada penganjur kerana berjaya lagi untuk mengadakan sesi kubu, dan tahniah tahniah juga pada saudara pembentang kerana
membentangkan topik yang agak popular nampaknya, kan banyak soalan dan komen. Cuma saya tak ada soalan, cuma nak komen lah. Komen tentang isu saudara Lokman yang telah dijatuhkan hukuman, tanpa menghilangkan rasa hormat kepada sistem perundangan yang ada. Cuma saya harapkan supaya dapat dilihat lebih dalam bentuk yang lebih manusiawi. Kerana kalau dikatakan komen hakim yang diterangkan pembentang tadi, dia mengatakan bahawa alasan dia menolak rayuan tu kerana menghormati undang-undang Akta Dadah Berbahaya. Cuma dalam konteks isunya saudara Lokman ni, tak ada isu ni di luar daripada konteks. Kerana tujuan saudara Lokman itu untuk bukan membawa kemudaratan atau membahaya kepada manusia, tapi tujuan dia menggunakan ganja tu untuk dia memberi manfaat, memberi keselamatan kepada manusia. Saya berharap supaya pihak yang berkenaan dapat mempertimbangkan, kan, sistem perundangan, hakim-hakim yang punya kelayakan dan kebijaksanaan dapat menimbangkan adakah hanya kerana undang-undang yang banyak kali disebut oleh saudara Iman tadi, kan, adakah kerana undang-undang tu kerana hanya untuk menghormati satu undang-undang yang mati, yang mana dikawal oleh manusia, itu kita harus mengorbankan nyawa, sedangkan nyawa yang ada dikorban itu dia memberikan manfaat, memberikan keselamatan kepada manusia. Jadi saya berharap supaya benda ni dapat dipertimbangkan dengan lebih manusiawi lah. Itu saja. Respon Itu Kurang respon saya setuju. setuju lah. Aku baca komen penonton ya. Okay, Syakira, Man boleh jadi motivator. Haha, sedap analogi fret gitar. Okay. Sofwan Tahir, jap. Sofwan Tahir membalas ya. Okay, panjang ni pembalasan beliau. Kita masih bagi lagi ya, sebab nanti bila dah habis soalan kita akan tamatkan. Sebab dah pukul 12 ni. Terima kasih kepada Sofwan Tahir tadi. Ia bukan keseluruh sorry ya, telefon saya ni dia jadi silent lah. Dia sebab belakang kita ni dia macam lut sinar. Jadi kalau hitam nampak, ia termasuk ia bukan kecenderungan atau ketagihan menyeluruh kerana masih ada yang manusia bijak dalam penggunaan dadah. Tetapi bagaimana kita yang menggunakan ganja ini atau dadah-dadah lain untuk lebih bijak? Bagaimana untuk membijakkan pengguna supaya tidak menggunakan dadah tanpa perlu saat dan ketika itu? Jika kita labelkan dadah itu haram, tetapi pengenaan dalam ubat-ubatan adalah halal. Maksud saya, bagaimana kita ingin membijakkan masyarakat untuk mengambil dadah secara beretika? Okey. Penggunaan dadah secara beretika itu ya, ilmu regulasi itu sangat-sangat penting kan. Macam mana kita nak gunakan sesuatu tanpa melebih-lebih ya, Panadol ni apa semua ni akan sakit, akan merosak dia. Ni dalam saya rasa dalam masalah ganja ni dia lebih kepada perang persepsi, sebab macam morfin ni apa semua dadah yang ada dekat dalam Akta Dadah Berbahaya yang boleh dihukum gantung. Tapi dalam masa yang sama, dadah-dadah ni juga digunakan dalam farmasi. Dan kalau kita tengok Akta Dadah Berbahaya, yang ni saya tahulah pasal undang-undang, saya ada semak sikit, Seksyen 6B, yang mana menteri sebenarnya boleh membenarkan mana-mana pihak untuk menanam, untuk mengkaji, untuk menggunakan ganja atau dadah-dadah lain sebagai tujuan perubatan, kajian, research, dengan ada beberapa hal lagi lah. So point dekat sini sebenarnya ganja ni dah memang dah boleh ada masuk dalam industri, dah boleh, memang bukan industri, boleh digunakan farmasi, industri farmasi, boleh digunakan untuk rawat pesakit, boleh digunakan untuk research, sama macam morfin apa semua. Sebab kat dalam akta tu dah ada dah 6B ni. Tapi
baru-baru ni je menteri cakap kat dalam berita kan, terangkan kat dalam berita, dan kita tak pernah sentuh langsung pasal yang kita tahu 39B, 39B, 39B. Tapi section 6B ni, ini macam mana kebenaran ni dengan kebenaran menteri ni. So kalau dari undang-undang sendiri, melalui section ni, bawah section ni yang kita perlukan wujudkan kajian macam mana nak meregulasi, macam mana nak menggunakan sesuatu dengan beretika. Itu ada. Sebab dalam macam mana dekat dalam industri perubatan, kita boleh gunakan morfin dengan beretika. Morfin jauh lagi bahaya dari ganja. Tapi kita boleh gunakan dengan beretika. Government boleh regulate dia dengan beretika untuk pesakit. Tapi kenapa ganja tak boleh? Baik, saya ingat yang tu saya soalan daripada penonton dan komentar. Ada kesimpulan Man? Akhir sekali. Untuk kesimpulan ni, samalah apa yang saya cakap tadi. Kita perlu menangani hal-hal yang sebegini. Undang-undang ni, perang dadah ni perlu ditangani dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan kasih sayang, cinta. Walaupun kita tak boleh nak faham, tapi apa proses kita untuk cuba memahami kan? Apa inisiatif kita untuk cuba memahami benda yang kita tak faham. Ini sangat penting. Dan dadah ni penagih dadah ni, diorang adalah pesakit dan bukan penjenayah. Dan semua badan perlu bekerjasama, semua pihak lah, semua orang lah maksudnya. Semua manusia perlu memainkan peranan yang terlibat kan dalam masalah ketagihan, masalah dadah, masalah perubatan, masalah kesihatan, kajian. Ni semua undang-undang semua kena main peranan dengan jujur. Polis terutama polis ADK dengan badan berkuasa pihak undang-undang. Itu saja. Boleh kita ada soalan Okey, terima kasih kepada saudara Iman membentangkan tajuk ni. Saya ada persoalan lah tentang ganja ni, dan persoalan tu berbunyi macam disebabkan Malaysia antara negara yang zero tentang ganja, yang tiada hala tuju lah, senang cerita. So first kali persoalan saya memang ke mana hala tuju yang pertama? Disebabkan ganja ni boleh pergi secara terbuka, secara medical, rekreasi, ekonomi, atau macam mana? First kali mana yang first untuk pergi seleloknya untuk educate ke masyarakat? Sebab pada pandangan saya, ganja ni perlawanan dia kuat kepada masyarakat. Sebab bila masyarakat yang terus menerima, senang cerita kalau majoriti masyarakat menerima untuk isu ganja ni dan menerima ganja ni adalah ubat, itu baru ada permintaan untuk sesuatu sistem untuk melegalkan atau apa. So di mana hala tuju yang pertama untuk paling dekat lah, misalnya contoh pendidikan, ataupun yang sekarang kerajaan sarankan untuk mengkajikan tentang hemp, berapa persen kandungan hemp tu baru dia luluskan untuk penanaman hemp, atau mana yang paling sesuai untuk keadaan Malaysia. Kalau ikut situasi sekarang, kita ada masalah dengan Lokman, kita ada masalah dengan Dr. Ganja, dan ada berapa banyak lagi masalah yang terikat dengan undang-undang ni. First kali dalam bahagian undang-undang ni baru harus disettlekan dahulu. Sebab apa dia orang terikat dengan undang-undang? Sebab ini kebanyakannya masalah perubatan. Masalah perubatan, first kali saya rasa kita perlu pergi ke perubatan dulu lah. First kali dalam bidang perubatan, at least sekurang-kurangnya orang-orang yang nak menggunakan rawatan alternatif mempunyai hak untuk dapatkan benda tu kan, untuk gunakan rawatan alternatif untuk ganja ni sendiri. Dan tapi macam mana melalui kena melalui pendidikan, melalui research, kerjasama, kajian yang ilmiah. Kat sini rationality berfungsi kajian.
So kita dapat jelas kenapa kita perlu halalkan benda ni. Kena kita akan jelas apa bahaya dia, apa kebagusan dia. Dan lepas tu lepas daripada tu ekonomi masyarakat. Ya, sebab ganja ni perlu ditanam kan. Sebab saya agak ni lah, agak macam mana, agak sedih lah kalau ganja ni satu benda yang ada dekat, yang senang tumbuh dalam iklim tropika ni cuma dimonopoli, cuma mengayakan industri-industri besar, dan petani-petani kecil masih dipinggirkan, masih dianggap rendah bawahan kan. Adanya yang bagus ni betul lah, saya macam tertarik lah dengan langkah Thailand nak cuba membenarkan penanaman 6 pokok ganja bagi setiap rumah, setiap orang ya, untuk dijual balik pada ni kan. Dalam masa yang sama ekonomi masyarakat akan meningkat kan. Ekonomi ni benda yang sangat bagus lah kan. Betul ya. Lepas tu barulah dia pergi pada industri-industri pembuatan. Macam mana serat hemp dia lagi bagus daripada kalau serat hemp dibuat konkrit, dia lagi tahan lama daripada batu bata yang kita buat daripada simen ni apa semua kan. Lagi mesra alam, lagi ekosistem dia lagi terjaga. Boleh buat tali untuk buat kertas, kita tak payah tebang pokok yang umur dia berpuluh tahun baru kita boleh tebang, dan nak tunggu berpuluh tahun dah bermacam-macam habitat dah ada kat situ, tapi kita boleh gantikan dia dengan ganja, dengan hemp yang boleh tumbuh 6 bulan. 6 bulan dah matang. Kita boleh panen, kita boleh tuai, buat kertas. Dan ini sangat bagus untuk membudayakan buku kan, supaya buku tak berada di tempat yang salah, penyumbang pada kemusnahan hutan. Dia sangat bagus, sangat efektif. Ni pendapat saya lah. Terima kasih. Saya nak tutup dah, tapi ada soalan lagi pada soalan tadi, kita layan juga. Kita lagi ada soalan, kita tak berhenti ya. Jadi kalau tak nak bagi Imam berhenti, bagi soalan lagi. Dan selagi bateri ada lah. Tapi bateri nampak tahan lah ni. Last band, nanti ada lagi last, ada 3 kali last ni. Jadi kita perlu letakkan ganja ini sebagai apa? Sebab sebagai pengguna tegar dan memahami sifat kerajaan yang berat sebelah kepada ganja, apa peranan kita sendiri sebagai pengguna? Saya rasa tidak kita ya. Sebab di sini bukan semua juga guna ya. Jadi maknanya macam mana Aiman soalan tadi? Kita perlu letakkan ganja sebagai apa? Apa peranan kita sendiri sebagai guna? Dan sebagai pengguna, apa yang patut dibuat? Kalau pendapat saya sendiri, sepatutnya ganja ni berada di mana? Saya bersetuju dengan Dr. Zulkifli kan. Dia cakap apa? Ganja tidak lebih dan tidak kurang tarafnya dengan daun rama-rama atau daun Belanda. Maknanya kita kena biarkan ganja, beri hak kepada ganja dekat belakang rumah untuk hidup bersama-sama pegaga, bersama-sama misai kucing kan. Biar dia hidup, sebab dia akan attract serangga yang tertentu, dia akan hidupkan ekosistem yang tertentu. Macam dekat sebahagian tempat ganja digunakan untuk mengawal serangga dekat ladang kopi, dan ladang kopi tu tak gunakan peracun serangga sintetik yang bahaya untuk kesihatan, tapi dia gunakan ganja untuk attract serangga tu kan. Tapi serius ganja tu tak sedap lah kan. Itu pendapat saya lah. So, ganja ni dibebaskan sajalah kan. Sebab benda ni walaupun kita tak dapat gajian, tapi secara individu saya percaya yang ganja ni tak datangkan harm, tak datangkan bahaya selagi pengguna tak menyalahguna, selagi pengguna tak mengeksploitasi ganja ni kan. Tapi untuk memandangkan kerajaan yang berat sebelah, dan itulah apa yang saya cakap tadi untuk soalan Amir kan. Kita perlukan struktur, kita perlukan kajian, kita perlukan kerjasama antara semua pihak, kita perlukan semua pendapat secara adil. Kita perlu jujur untuk melontarkan pendapat dan perlu jujur untuk menerima pendapat, untuk membuka diri kita, untuk menerima sesuatu yang kita suka atau kita tak suka ya. Sebab bukannya menteri-menteri polis ni yang kena buka hati diorang terima ganja, tak. Pengguna-pengguna ganja ni pun perlu terima kritikan terhadap diorang, apa masalah tentang ganja ni pada pandangan polis, pada pandangan menteri. Sebab kita semua manusia, kita semua ada pendapat. Itulah pendapat saya.
saya ingat yang itu sebagai kesimpulan daripada saudara Iman. Jadi terima kasih kepada saudara Amir, Wan Nurman, Azri dan semua ya. Jadi akhirnya nyawa itu adalah satu yang penting, mahal ya. Sama ada kerajaan setuju ke tak setuju ke, tapi poin dia janganlah cabut, janganlah bunuh orang macam tu kan. Nyawa sebab dia pun kacau orang kan. Kalau hukum ni pun janganlah berat sangat. Kan? Nyawa ni sebab dia tak boleh, kalau penjara boleh, esok boleh ambil balik kan. Kalau bunuh ni letak balik-balik ni. Jadi dan pentinglah supaya semua kita ni berusaha mencerdikkan masyarakat. Jadi dengan masyarakat cerdik, baru perlembagaan ataupun baru tentang akta-akta ni boleh digubal. Hanya dengan masyarakat cerdik. Bukan dengan bergantung pada politikus. Politikus tidak boleh. Politikus akan terpaksa ikut kita jika kita lebih ramai masyarakat yang cerdik. Saya ingat yang itu. Terima kasih kepada semua. Kita akan jumpa esok hari di tempat yang akan diberitahu nanti. Assalamualaikum dan selamat malam.